Malaysia telah menyertai Asia Zero Emission Community ataupun AZ. Ini bukan APEC tau, dia AZ. Ya, APEC tu untuk perkara lain, AZ jadi kita secara rasminya telah menyertai AZ, Asia Zero Emission Community, yang merupakan blok negara-negara Asia termasuk Jepun, ASEAN kecuali Myanmar dan juga Australia, untuk kita mempercepatkan peralihan daripada tenaga fosil yang ada sekarang kepada tenaga boleh baru dan tenaga hijau. AZ adalah satu inisiatif baru yang diketuai oleh Jepun untuk memacu peralihan tenaga daripada sumber hidrokarbon kepada sumber tenaga bersih dan tenaga boleh baru, selaras dengan aspirasi sifar pelepasan gas rumah kaca ataupun greenhouse gas emission. Ini bukan perkara yang selalunya mendapat perhatian di kalangan rakyat biasa, tapi dia sebenarnya agenda utama ekonomi negara, dan itu menjadi sebahagian daripada tugas besar saya dan kementerian untuk memastikan bukan sahaja kita mengarus perdanakan peralihan tenaga ini, tetapi juga dia membantu untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di dalam sektor ini, kerana peluang pekerjaan dalam sektor ini adalah berteknologi tinggi dan ini adalah bidang masa depan. Seperti mana sebelum ini dunia memberi tumpuan contohnya kepada ekonomi digital. Kalau sebelum itu, kalau di Malaysia, bentuk-bentuk kerja yang menawarkan gaji yang tinggi adalah dalam bidang oil and gas contohnya. Bidang masa depan yang akan menawarkan gaji yang tinggi adalah dalam bidang teknologi hijau. Jadi berbanding dengan negara-negara lain, kita pun ada plan kita sendiri, dasar tenaga negara untuk memastikan peralihan itu berlaku telah pun ada. Jadi menjadi tanggungjawab kementerian untuk memastikan dasar itu diterjemahkan kepada satu perancangan khusus yang boleh mula menghasilkan peluang-peluang pekerjaan yang lebih banyak dalam bidang ini. Saya telah mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat peringkat Menteri ASEAN pada 4 Mac 2023 di Tokyo, Jepun. Sasaran Malaysia untuk beralih dari tenaga sedia ada sekarang, dan komposisi tenaga sedia ada kita ni, kalau dari segi penjanaan tenaga, ialah masih lagi majoritinya ialah harang batu, kemudian gas, kemudian sikit sangat tenaga boleh baru ataupun tenaga hijau ini kan. Seperti yang saya ulas itu tadi, sasaran Malaysia untuk beralih dari tenaga sedia ada ke tenaga hijau ini bukan sahaja penting dari segi komitmen kita kepada masyarakat dunia untuk sama-sama menangani perubahan iklim, tetapi ia merupakan satu agenda ekonomi yang strategik untuk mencipta pekerjaan baru yang lebih bernilai tinggi dan juga mempercepatkan pemindahan teknologi hijau ke negara lainnya. Di persidangan tersebut, kita dapat mengukur sejauh mana kesediaan kita dan juga prestasi kita dalam mendepani dan memimpin industri peralihan tenaga di rantau ini, dan dia membantu kerajaan untuk mengenal pasti ruang-ruang yang berpotensi untuk kita percepatkan. Kerjasama yang dijalin melalui ASEAN ini akan membuka peluang kepada Malaysia, baik di peringkat syarikat, baik di peringkat kerajaan, juga di peringkat kajian, untuk mempercepatkan pemindahan teknologi dan juga pembiayaan hijau ataupun green financing, supaya ini akan dapat dimanfaatkan di segenap lapisan masyarakat. Jadi untuk itu,
Kementerian Ekonomi akan mengutamakan satu roadmap, satu plan untuk menterjemahkan penghasilan projek-projek sebegini yang mengambil peluang dari teknologi yang ditawarkan dan pembiayaan yang ditawarkan, supaya sasaran-sasaran yang telah pun dibuat di dalam dasar tenaga negara itu akan dapat kita capai. Dan oleh itu kita akan melibatkan pemegang taruh di semua peringkat. Di sebelah kerajaan, kita perlu mengharmonikan peraturan-peraturan dan dasar-dasar supaya ia mewujudkan satu ekosistem yang lebih kondusif kepada industri terutamanya untuk mereka beralih kepada tenaga boleh baru ini. Di peringkat industri pula, kita akan melibatkan syarikat-syarikat besar, kerana setakat ini penyertaan dalam industri ini banyak terhad kepada syarikat-syarikat besar. Contohnya Petronas ataupun Tenaga Nasional ataupun beberapa syarikat GLC, tetapi dia belum sampai ke bawah. Jadi sebab itu kali ini melalui plan untuk kita terjemahkan perkara ini, dia juga akan turut dibawa kepada syarikat-syarikat bersaiz sederhana dan kecil untuk kita mewujudkan skala ekonomi yang boleh mengambil peluang daripada pembiayaan dan pemilihan teknologi yang akan dipermudahkan melalui EZ. Saya baru sebut kepada KSU saya tadi, ia adalah satu sasaran yang mencabar kerana kita akan mengusahakan supaya plan ini akan dapat dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang. Jadi maksudnya dalam 3 bulan daripada sekarang, senarai projek-projek yang telah disambut oleh industri, kita berharap senarai itu kita sudah pun dapat mengutamadkan dan kita akan boleh permudahkan melalui kerjasama kerajaan dengan kerajaan, antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Jepun, kerana kita ada syarikat-syarikat yang sudah bersedia untuk menjalankan projek-projek yang melibatkan peralihan tenaga kepada tenaga hijau. Dengan senarai itu, kita boleh padankan juga dengan insentif pembiayaan dan juga pemindahan teknologi yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat dan yang ada dalam ekosistem EZAC ini, dengan harapan apabila perkara ini berjalan dengan lebih cepat, itu akan dapat mempercepatkan lagi pematuhan kita dan pencapaian kita yang telah disasarkan melalui dasar tenaga negara. Kita tahu sekarang ni negara kita heavily reliant on coal, petroleum atau general energy. Macam mana dengan tenaga alternatif lain, macam especially nuklear lah, sebab kita dah terikutkan IAEA memang dah keluarkan report kata kita bersedia dari segi infrastruktur. So macam mana moving forward dari situ? Pandangan saya di pihak kementerian saya yang kita mengusahakan peralihan tenaga ini kan, kita ada banyak ruang dalam tenaga-tenaga alternatif lain yang kurang kontroversi berbanding dengan nuklear. Jadi contoh, saya bagi contohnya kan, kita ada kelebihan kerana industri minyak dan gas kita. Kelebihan dari segi tenaga kerja dalam bidang kimia, dalam bidang mechanical yang sedia ada, yang sebelum ini bekerja di dalam oil and gas. Untuk beberapa sumber tenaga alternatif yang baru, yang pada pandangan kami akan menjadi lebih besar di masa akan datang ini, contohnya tenaga hidrogen, contohnya biomass, contohnya amonia. Yang ini sebenarnya kalau dalam bahasa mudahnya, ini low hanging fruits yang sebenarnya kita patut usahakan. Sebab itu tumpuan kita ialah kepada beberapa tenaga alternatif baru ini yang memang sesuai dengan kelebihan ekonomi dan geografi dan juga kepakaran yang kita sedia ada. Kerana
Kalau kita dapat mengusahakan lebih banyak industri kita untuk beralih kepada biomass, contohnya yang terlibat di dalam peladangan. Memang saya tahu dah ada lah, yang ini ada satu kat situ, yang ini ada satu kat sini, tetapi perkara itu tidak meluas kerana kita contohnya ada hasil, ada apa ni, bukan hasil, ada sisa kan, ada sisa daripada aktiviti peladangan itu, pelepah lah dan sebagainya kan, ampas, semua ini sekarang ini tidak digunakan. Sedangkan ada potensi yang besar untuk menggunakan pelepah kelapa sawit, contohnya hampas daripada proses yang berkaitan peladangan ini untuk digunakan sebagai biomass. Bila biomass digunakan oleh industri-industri kita, dia boleh beralih daripada pergantungan kepada gas. Gas mahal dan gas akan habis satu hari nanti. Jadi itu juga bertepatan dengan tumpuan Kementerian Ekonomi dan Negara untuk mewujudkan ekonomi kitaran, circular economy. Seberapa banyak yang kita boleh gunakan balik dalam sistem kita gunakan balik. Dan teknologi untuk biomass ini ialah sesuatu yang telah digunakan di banyak negara tetapi tak meluas di Malaysia. Jadi fokus kita contohnya biomass. Sudah ada beberapa perbincangan di peringkat awal untuk kita mempercepatkan, terutamanya dalam ekosistem peladangan, supaya lebih banyak beralih kepada biomass. Itu yang pertama. Yang kedua contohnya hidrogen. Kerana kepakaran yang kita ada di dalam oil and gas itu sebenarnya dia tidak banyak berbeza untuk mengusahakan kilang petrokimia dengan mengusahakan loji untuk menghasilkan hidrogen. Dan kita juga ada pengalaman yang baik semasa kita membina industri LNG dahulu, kerana pada peringkat ini untuk memastikan hidrogen itu boleh menjadi sumber tenaga yang diterima di seluruh di pasaran yang lebih meluas, kita perlu membina pasaran itu. Maksudnya kita kena usahakan hidrogen, tetapi kita juga kena tanda tangan perjanjian jangka panjang dengan pembeli hidrogen. Tapi permintaan untuk hidrogen itu banyak sekarang. Di Singapura banyak, di Jepun banyak. Jadi perkara ini bukan sesuatu benda baru yang kita nak kena buat. Kita dah pun melalui proses ini semasa kita buat LNG. Jadi sekarang ini kepakaran yang ada itu kita boleh alihkan untuk mempercepatkan pula kita menjadi penghasil kepada tenaga hidrogen dan tenaga amonia. Jadi benda-benda ini sebenarnya saya sebut kepada rakyat, walaupun dia nampak bosan, apa cerita pasal hidrogen, amonia. Sebenarnya perkara ini pun saya minta kepada media, kita kena perbanyakkan bercakap. Kerana negara lain dah jauh ke depan. Kita dah banyak habis cerita pasal nasi lemak RM5, RM2. Sementara kami buat yang itu, kami juga kena percepatkan supaya kita meletakkan Malaysia sekali lagi memimpin perubahan industri ini. Seperti mana kita pernah memimpin dalam industri LNG itu. Jadi sebab itu, oleh kerana kalau kita tengok ada sumber-sumber tenaga baru yang kita memang ada kelebihan berbanding negara-negara lain. Jadi kita bagi tumpuan kepada tiga perkara ini tu. Kita kepada biomass, kepada hidrogen, kepada amonia. Dan pada pandangan saya, kalau kita berjaya lakukan ini dengan baik, sebenarnya kita akan ada satu ruang penampan, buffer space dari segi keperluan tenaga yang mencukupi untuk tahun-tahun akan datang, tanpa kita terlalu cepat berlari ke arah nuklear. Jadi kan, negara lain dia kena pertimbangkan nuklear cepat-cepat sebab dia tidak ada ruang seperti yang kita ada ruang. Kita ada banyak ruang itu. Jadi kita gunakan, dan apabila tenaga-tenaga ini, biomass, hidrogen, amonia akan mula mengambil tempat dalam ekonomi kita, itu akan mengurangkan pergantungan kepada gas, dan pergantungan kepada gas itu akan membolehkan juga kita, selain dari kita memanjangkan lagi hasil negara, itu juga memberi peluang kepada kita untuk memenuhi permintaan dunia terhadap gas yang sangat tinggi sekarang.
Kerana lebih baik untuk kita menjual gas itu keluar negara untuk menghasilkan pendapatan kepada negara daripada kita pakai dalam negara. Kalau ada pilihan-pilihan lain yang kita boleh pakai